علما وهداية للصوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك، وانصر أنت الفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين، واخرجنا من الظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك، وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقه قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang الباب الرابع في فضل الصدقة وعقوبة مانع الزكاة. Bermula bab yang keempat pada menyatakan kelebihan sedekah dan menyatakan seksa orang yang menegahkan zakat. Bab yang keempat pada menyatakan kelebihan sedekah dan juga disambungkan dengan menyatakan seksa dendaan bagi orang yang menegahkan zakat, tak bayar zakat. Jadi sedekah itu ada dua bagai, sedekah yang sunat, sedekah yang wajib. Maka sedekah yang wajib itu dinamakan dengan kata zakat. Maka dengan kerana itu yang dia katanya pada menyatakan kelebihan sedekah melengkapi kedua-dua jenis sedekah. Kelebihan sedekah sama ada sedekah itu wajib dan sedekah itu sedekah yang sunat. Sedekah yang sunat pun ada kelebihan, sedekah yang wajib pun ada kelebihan cara dia. Dan menyatakan seksa orang yang menegahkan zakat. Zakat ini pun setengah daripada sedekah, tetapi sedekah yang wajib. Sebab tu kalau tak tunai itu memanglah ada seksaan di atas orang yang menegah. Adapun sedekah yang sunat itu tidak ada seksaan. Sebab tu dia musannif tu dia tulis katanya masalah kelebihan dia sebut dengan kata sedekah, masalah seksa itu sebut dengan perkataan zakat. Bab kelebihan melengkapi sedekah yang wajib, melengkapi sedekah yang sunat. Itu bab kelebihan. Adapun bab seksa itu tertentu dengan zakat saja. Sebab kalau sedekah yang sunat itu tidak ada dendaan kalau siapa yang tidak sedekah sunat. Dengan sebab itulah bab kelebihan diguna lafaz sedekah sebab melengkapi yang wajib dan yang sunat. Sedekah sunat dan juga zakat. Itu ada kelebihan. Adapun bab seksa tertentu dengan zakat saja ialah sedekah yang wajib. Firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakata. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Artinya, dan berdiri olehmu akan sembahyang dan beri olehmu akan zakat. Dikehendaki berdiri diri olehmu akan sembahyang. Dikehendaki diri itu bukan berdiri lawan duduk. Bukan maksudnya diri olehmu akan sembahyang, bukan maksud kata diri itu ialah berdiri lawannya duduk. Bukan dia. Bahkan maksud dengan berdiri diri olehmu akan sembahyang, mana tunai oleh kamu akan sembahyang. Lepas tu nak tunaikan sembahyang dalam keadaan berdiri ke atau dalam keadaan duduk ke atau lain lagi, itu terserah kepada keadaan seorang lah.
Sebab tu diri di sini maknanya bukan maksudnya berdiri betul, bukan maksudnya begitu. Bahkan berdiri di sini maksudnya menunai. Maknanya dan diri oleh kamu akan sembahyang, mana hendak tunai oleh kamu akan sembahyang. Maka sembahyang yang ditunai itu kalau sembahyang fardu, kalau tidak ada keuzuran wajib berdiri betul. Kalau mereka yang tak kuasa berdiri maka duduk, kalau tak kuasa duduk maka mengiring, sebagaimana kita dah maklum. Bukan maksud kata nak sembahyang mesti berdiri, bukan maksudnya begitu. Bahkan yang dimaksud dengan ayat itu ialah mana menunaikan akan sembahyang dan menunaikan akan zakat. Dan beri olehmu akan zakat. Mana menunai oleh kamu akan zakat. Bayar zakat. Bagi zakat. Kita perhati dalam beberapa ayat-ayat Quran. Beberapa tempat daripada ayat Quran itu banyaklah diiringi akan sebutan zakat kemudian daripada sembahyang. Banyak daripada ayat-ayat Quran menyebut akan zakat selepas pada sebut akan sembahyang. Sebagaimana di dalam ayat ini pun aqimus salat wa atuz zakat. Selepas pada sebutkan salat, sebut juga pula akan zakat, diikuti dengan zakat. Ini nak isyarat kepada bahawasanya zakat itu dia ni peringkat yang ketiga di dalam daripada 5 rukun Islam. Yang pertama rukun Islam tu ialah syahadatu alla ilaha illallah, dan rukun yang keduanya ialah salat, dan rukun yang ketiganya ialah zakat. Itu menunjuk katanya selain daripada mengucap 2 kalimah syahadah, selain daripada mengucap 2 kalimah syahadah itu, yang di bawah rukun-rukun Islam ialah sembahyang. Maka sembahyang tu selain daripada kalau kita tak kira dengan mengucap 2 kalimah syahadah, maka sembahyang tu ialah rukun yang pertama kalau kita tak kira dengan syahadah. Sebab syahadah itu diwajib bagi orang kafir yang hendak masuk Islam saja. Adapun kita, ibu bapa kita orang Islam, tak wajib kita mengucap syahadah. Dengan maknanya kita dihukumkan orang Islam walaupun tak pernah mengucap 2 kalimah syahadah sekalipun. Dan mengucap 2 kalimah syahadah itu wajib bagi mereka orang kafir yang hendak masuk Islam. Maka dengan sebab tu kalau kita tak kira dengan mengucap kita anak orang Islam dah, maknanya mengucap 2 kalimah syahadah tu tak jadi wajib di atas kita. Sunat memanglah. Malaikat di dalam sembahyang ketika baca tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kalau kita tak kira dengan syahadah, maka rukun yang pertama ialah solat, sembahyang. Maka rukun yang kedua ialah zakat. Itu menunjuk katanya yang ibadat yang paling penting bagi orang Islam ialah sembahyang. Maka rendah sikit pada sembahyang itu ialah menunaikan zakat. Sebab banyak dalam Quran tu diikuti akan sembahyang itu dengan sebutan zakat. Maka daripada ayat tadilah menunjuk kata zakat itu adalah perkara yang wajib, sebab katanya tunai olehmu, beri olehmu akan zakat. Guna dengan fi'il amar yang menunjuk di atas wajib. Dan satu ayat lagi yang didatang di sini, dan firman Allah Ta'ala, allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maka ayat ini pun sama juga. Selepas pada menyebutkan solat, diikuti dengan sedekah dengan zakat juga. Wa mimma razaqnahum yunfikun, itu dimaksudkan dengan sedekah dan zakat. Itu dimengiringi dengan disebut selepas ada solat juga. Sebab itulah kata tadinya banyak daripada ayat Quran disebutkan zakat selepas pada salat. Artinya
segala mereka yang mendiri sekaliannya akan sembahyang, dan daripada barang yang kami rezekikan mereka itu manfaat sekaliannya mereka itulah dan daripada barang yang kami rezekikan mereka itu menafkah. Salah kitab tu salah, menafkah. Tepat ain tu tukar jadi qaf. Menafkah sekaliannya. Dan daripada barang yang kami rezekikan mereka menafkahkan sekalian. Jadi di sini dia ada susunan ibarat tu, yang depan disebut di belakang, yang di belakang sebut di depan. Yang mana asal susunan dianya dan menafkah daripada barang yang kami rezekikan. Dan mereka yang menafkah sekalian daripada barang yang kami rezekikan. Maknanya yang kedua ini ialah mereka yang menafkah, menginfak dengan benda-benda yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Dikandaki marazakna, barang yang kami rezeki, mana barang yang kami beri kepada mereka itu. Jadi mereka apabila dapat benda-benda yang dibagi kepada mereka oleh Allah Ta'ala, mereka guna untuk infak pada jalanan Allah Ta'ala. Jadi termasuk dalam katanya menginfak pada jalan Allah Ta'ala di sini ialah melekapi zakat yang wajib, melekapi juga segala bagai-bagai sedekah jariah atau tidak jariah. Mereka itulah yang beriman sekaliannya, sebenar-benar beriman. Mereka itulah mereka yang disebut yang beriman sekaliannya, sebenar-benar, mana yang sebenar-benar beriman, yang betul-betul beriman. Itulah mereka yang beriman sengatinya. Bagi mereka itu, bagi orang yang beriman, bagi mereka itu, bagi yang beriman sekalian, beberapa darajat di sisi Tuhan mereka itu. Dapat darajat yang tinggi, dapat peringkat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Setengah katanya darajat, beberapa darajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, dapat masuk syurga pada peringkat syurga yang tinggi-tinggi. Dan mengampuni, dan dapat ampunan daripada Allah Ta'ala akan segala dosa-dosanya. Dan rezeki yang mulia. Maka dikandaki rezeki yang mulia itu ialah direzekikan dengan syurga. Mengikut kata setengah-setengah ulamanya, dikandaki rezeki yang mulia itu adalah syurga. Mana dan rezeki yang mulia ialah dapat masuk syurga. Itu setengah katanya begitu. Dan rezeki yang mulia, yakni dapat masuk syurga. Tapi setengah katanya dimaksud dengan rezeki yang mulia, maknanya diberi rezeki sebagai rezeki yang mulia apabila mereka masuk dalam syurga. Jadi berbezanya dua kaum itu ialah dikandaki dengan rezeki yang mulia ialah diri syurga, mana dapat masuk syurga. Dikandaki rezeki yang mulia ialah dapat masuk syurga. Kata setengahnya, rezeki yang mulia ialah rezeki yang diberi di dalam syurga. Jadi makna dia tu lebih kurang, tapi berbeza pada tafsirnya. Rezeki yang mulia setengah katanya ialah syurga, maknanya dapat masuk syurga.
Setengah katanya rezeki yang mulia, mana diberi rezeki dengan rezeki yang mulia-mulia apabila mereka berada di dalam syurga. Itu dua tafsir. Maka dua-dua tafsir bagi ulama itu makna dianya berlebih kurang. Tapi ayat ini dia ceritakan sifat-sifat orang mukmin. Sebenarnya ayat-ayat ini ialah menceritakan sifat-sifat yang orang mukmin. Kalau boleh buka Qurannya, kita buka dalam surah Al-Anfal, mulai daripada ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kalau boleh buka Quran, kita buka surah Al-Anfal mulai daripada ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Begitulah. Mulai daripada ayat yang kedua sampai ayat yang keempat pada surah Al-Anfal. Yang mana ayat-ayat ini menceritakan sifat-sifat bagi orang mukmin. Tetapi musannif dia ambil daripada ayat yang ketiga, mulai daripada ayat yang ketiga, yang munasabah di sininya ialah ada sebut tentang zakat, tentang sedekah. Kalau kita boleh buka ayat yang kedua daripada surah Al-Anfal, dia mulai dengan sebut orang mukmin. Katanya, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Untuk nak faham betul-betulnya, kita kena buka tengok dalam surah Al-Anfal mulai daripada ayat yang kedua. Di situ Allah Ta'ala ceritakan innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi di sini Allah Ta'ala menyebutkan akan sifat-sifat orang yang mukmin. Sifat-sifat orang mukminnya ialah satunya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut akan Allah di depan mereka, apabila mereka dengar sebutan Allah, wajilat qulubuhum, cerah oleh hati mereka itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, apabila dibacakan di atas mereka itu akan segala ayat-ayat, akan ayat-ayat Allah Ta'ala, apabila dengar akan bacaan Quran, zadathum imanan, bertambah mereka itu nisbah iman. Iman mereka apabila dengar akan bacaan Quran, iman mereka akan bertambah. Itu sifat yang kedua. Sifat yang kedua, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, cerah hati mereka itu apabila disebutkan Allah di depan mereka. Dan sifat yang keduanya, apabila dibacakan ayat-ayat Quran, mereka itu dengar akan Quran, maka menambahkan bacaan Quran itu akan iman, bertambah iman, bertambah percaya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan sifat yang kedua, yang ketiga ialah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal di atas Tuhan mereka. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, alladzina yuqimuna as-salata. Ini sifat yang keempat. Orang mukmin ialah orang yang mendirikan akan sembahyang. Dan yang kelimanya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sifat yang kelimanya ialah orang-orang yang berinfak dengan apa-apa yang diberi oleh Allah Ta'ala, yang dibagi, yang dirazikikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka 5 sifat yang Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat bagi orang yang mukmin. Lalu tu dia katanya ulaika, mereka itulah mereka yang bersifat dengan 5 sifat tadi.
mereka itulah ulaika, mereka itulah mereka yang bersifat dengan 5 sifat tadi, al-mu'minuna haqqan. Mereka itulah ialah orang-orang yang beriman haqqan, sebetul-betul beriman, sebenar-benar beriman. Itulah orang yang beriman sebenarnya. Begitulah. Jadi maknanya yang dikatanya mereka itulah yang beriman sekalian, bukan sekadar orang yang sembahyang, orang yang keluar, orang yang infak sajalah. Mana mereka itu ialah orang yang bersifat dengan 5 sifat yang disebut mulai daripada ayat yang kedua tadi. Mereka yang bersifat dengan 5 sifat itu ialah orang yang beriman, betul-betul beriman. Maka selepas tu Allah Ta'ala sebutkan balasan bagi orang yang beriman, betul-betul beriman, lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka itu dapat darajat, peringkat-peringkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Dapat peringkat yang tinggi di sisi Allah, dapat masuk syurga, peringkat syurga yang tinggi-tinggi. Dan dapat keampunan daripada Allah Ta'ala akan sekalian dosa-dosa mereka itu. Dan mereka itu dimasuki di dalam syurga dan dapat rezeki dalam syurga, rezeki-rezeki yang mulia. Itulah maksudnya. Jadi daripada ayat tadi itu jadi kita boleh ambil setengah daripada kelebihan bagi sedekahnya ialah dapat peringkat yang tinggi. Kita boleh ambil faham daripada ayat tadi bahwasanya orang yang menginfakkan dengan harta-harta yang direzekikan oleh Allah Ta'ala, mereka akan dapat darajat-darajat yang tinggi di sisi Allah. Maknanya darajat yang tinggi di sisi Allah itu maknanya dia ni di sisi Allah adalah orang yang peringkat tinggi. Dia ni, orang ini di sisi Allah pada penilikan Allah, Allah Ta'ala tilik kepada dia ni ialah sebagai tilikan orang yang tinggi. Mana dia ni orang yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, walaupun dia tu hina pada pandangan manusia sekalipun. Daripada antara dia sama-sama manusia, manusia memandang hina kepada dia, rendah di sisi manusia, tetapi orang ini di sisi Allah adalah orang yang peringkat tinggi. Itu mana darajatun inda rabbim. Darajat beberapa peringkat, yakni peringkat yang sempurna, yakni peringkat yang tinggi. Mana di sisi Allah, dia adalah orang yang tinggi. Orang yang peringkat tinggi, orang yang mempunyai peringkat yang tinggi. Itu darajatun inda rabbihim, beberapa darajat di sisi Allah, yakni darajat yang tinggi, darajat yang sepenuh di sisi Allah. Walaupun rendah di sisi manusia sekalipun, tetapi di sisi Allah tinggi peringkat dia. Dan setengah daripada kelebihan bagi zakat, bagi infaknya, dapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan segala dosa-dosanya. Dan dapat direzeki dengan rezeki yang mulia di dalam syurga nanti. Memang maknanya akan boleh masuk syurga, dan di dalam syurga itu akan dapat rezeki yang mulia-mulia. Begitulah kita boleh ambil daripada di situ akan kelebihan-kelebihan bagi orang-orang yang bersedekah, sama juga kelebihan bagi orang yang sembahyang, dan lain lagi daripada 5 sifat yang disebut tadi ialah sifat-sifat bagi orang yang mukmin. Tapi kita ingat bahwasanya ini 5 sifat tadi sani yang disebut tadi itu bukan ada banyak tu saja sifat bagi orang mukmin. Ini 5 sifat ni setengah daripada sifat yang terbaik bagi orang yang mukmin. Adapun kalau nak bilang tu bukan sekadar 5 sifat ni lah. Tetapi dalam ayat ni, di sini dia bilang 5 sifat saja. Tengok nak tahu sifat mana lagi, kena tengok ayat lain pula. Dan bersabda Nabi SAW, inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi. Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi.
artinya bahawa sedekah di sini melengkapi dua-dua bagai sedekah. Ialah sedekah yang sunat dan sedekah yang wajib. Sebab katanya bahasa Arab tu innas sadaqata. Innas sadaqata. Kita kata alif lam itu dalam ilmu nahwu. Nah, dia katanya alif lam pada as-sadaqata tu alif lam ada alif lam. Alif lam di situ memberi menunjuk di atas makna jenis. Menunjuk di atas makna jenis. Sama dengan alif lam pada lafaz al-insan wal asri innal insana lafi khusrin. Sama dengan alif lam pada kata al-insan pada surah al-asri wal asri innal insana. Sesungguhnya jenis manusia, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Sama ada manusia itu lelaki, sama saja manusia itu perempuan, tak kira manusia yang masa dulu, yang masa sekarang. Jadi segala jenis-jenis manusia lah. Tak kira lah manusia itu lelaki atau perempuan. Itu maknanya jenis. Maka di sini pun sama dalam bahasa Arab tu katanya innas sadaqata, sesungguhnya jenis sedekah. Apabila kata jenis sedekah, sedekah tu satu jenis ibadat. Sedekah itu satu jenis ibadat. Satu bagailah, tapi dia panggil jenis. Seperti kata manusia satu jenis daripada makhluk Allah. Begitu. Sedekah adalah satu jenis ibadat yang mengandungi dua bagai pula. Yang masuk di bawah jenis sedekah itu dua bagai. Dia bahasa istilah ilmunya bagai di bawah jenis. Jenis tinggi daripada bagai. Tengok. Ibadat adalah jenis. Jenis. Apa tu? Bagai bagi ibadat, setengah pada bagai ibadat, sembahyang. Salat. Maka salat nisbah adu dengan zuhur, asar, isya, maghrib. Salat tu adalah jenis pula. Begitu. Maka sedekah ialah satu jenis ibadat yang terkandung yang termasuk di bawahnya dua bagai sedekah. Ialah sedekah yang wajib dinamakan zakat, dan satu laginya ialah sedekah yang sunat. Sebab tu katanya innas sadaqata, bahawa sedekah melengkapi sedekah yang wajib, melengkapi sedekah yang sunat. Bahwasanya sedekah itu sungguhnya memadam ia akan murka Tuhan. Memadam ia akan murka Tuhan. Dia, kalau kita nak bahas tentang gunaan perkataan tu, memanglah dalam perkataan dia tu. Sebab dia kata memadam. Kita ni kalau bahasa kita, bahasa Melayu ni, memadam kita guna pada mana? Bila kita nak cakap memadam. Bila kita nak cakap memadam. Padam, memadam. Di mana tempat yang kita cakap? Betul, api. Kita guna air untuk memadam akan api. Jadi memadam akan api. Maka apa munasabahnya? Maka ini nak cerita katanya, di sini di hadis ni dia kata memadam akan murka. Maka kalau kita manusia, marah itu dibanding seperti api. Kalau marah di kita manusia, marah atau murka di kita manusia, marah itu ialah suatu kepanasan.
Suatu kepanasan, sebab tu marah dibandingkan seperti api. Marah atau murka dibandingkan seperti api. Maka dengan sebab marah itu dia memadam akan api. Memadam akan api, tetapi dengan sebab marah dia menyerupaikan dengan api, dibandingkan dengan api, lalu tu dikatakan memadam akan murka. Maksudnya memadam akan murka yang dibanding seperti api. Maksudnya begitu. Itu nak isyarat kata murka itu dibanding seperti api. Sebab tu dia guna memadam. Memadam akan murka. Murka itu dibanding seperti api. Jadi maknanya murka itu seakan-akan dengan api. Seakan-akan dengan api. Maka api, kita nak menghabiskan api dengan cara kita guna air untuk memadamkan. Maka marah dengan sebab dia menyerupai dengan api, selalu tu dikatakan memadam akan api. Memadam akan murka. Tapi apa maksud katanya memadam oleh air akan api? Mana air itu menghapus, menghilang akan api. Mana air memadam akan api, maksudnya apa kalau nak cakap betul-betulnya, mana air itu menghapus akan api. Menghabis akan api, menghilang akan api. Maka sedekah memadam akan murka, maknanya sedekah itu memadam, menghapus akan murka Allah. Tapi apa maksud dengan murka Allah? Murka, marah daripada hati itu mustahil terhadap Allah sebab beranggota. Maka dikehendaki dengan murka Tuhan itu ialah mengazab akan orang yang berdosa. Dikehendaki murka Tuhan ialah murka kalau murka Tuhan, kalau murka kita manusia, suatu perasaan panasan dalam hati itu. Tetapi murka nisbah bagi Allah, bukan makna perasaan di hati, bukan makna satu perasaan di hati, bahkan makna dianya mengazab akan orang yang berdosa. Jadi maknanya sedekah memadam akan murka Allah dengan mana mengazab, maknanya memadam kalau air memadam akan api, maknanya air menghapus akan api. Air menghapus akan api, itu makna katanya air memadam akan api. Maknanya di sini sedekah menghapus akan azab Allah akan orang yang berdosa. Itu pun tak nak jelas lagi. Maksud sekali laginya, mana sedekah itu boleh mengkifarat akan dosa. Maksudnya begitu. Sedekah itu mengkifaratkan, menghapus akan dosa. Apabila tidak ada dosa, tidak adalah azab Allah. Bukan katanya sedekah itu menghalangkan azab Allah. Bukan maksudnya begitu. Jadi maknanya apabila seorang itu bersedekah, maka dengan sebab sedekah seperti sebut dalam ayat tadi, wa maghfiratun. Dengan sebab apabila seorang itu dia bersedekah, maka sedekah itu apabila dia bersedekah, maka Allah Taala mengampunkan segala dosa-dosa. Apabila mengampunkan dosa, maknanya tidak ada dosa. Apabila tidak ada dosa, habislah, tidaklah azab Allah, tidak ada azab Allah. Sebab Allah nak mengazabkan manusia sekiranya manusia itu berdosa. Allah tak akan mengazabkan manusia sekiranya kalau tidak berdosa. Maknanya sedekah menghapuskan dosa, itu makna katanya sedekah memadamkan murka Tuhan, yang dikehendak dengan murka Tuhan itu mengazab. Macam mana nak azab kalau dosa tak ada? Itulah maksudnya. Itulah kalau kita nak kaji makna dia betul-betul tu, memanglah satu langkah makna dia. Tapi maksud dianya sama dengan ayat tadi katanya wa maghfiratun. Satu kelebihan ini nak cerita katanya, satu kelebihan bagi sedekah itu ialah sedekah
dengan sebab kita sedekah itu Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Apabila Allah Ta'ala mengampunkan dosa, maka tidak ada dosa. Apabila tidak ada dosa, lepaslah daripada azab Allah. Azab Allah tu dikatakan murka Allah. Sama yang kita baca dalam pada ketika salam yang kedua, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sakhatika, sakha mana marah juga, sama dengan ghadab. Maknanya a'udzubika min sakhatika wan nar. Minta lepas daripada azab engkau, minta lepas daripada neraka. Begitulah. Dan bersabda Nabi dan bersabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sedekah itu tiada menambahkan harta malaikat akan banyak. Ini daripada ayat yang katanya masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin, sama dengan ayat tu, mereka yang masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'ata sanabila. Ini sama dengan ayat tu, bahasanya apabila perbandingan apabila seorang itu dia bersedekah, infak pada sabilillah, seperti satu biji benih menumbuhkan akan satu tumbuhan, dan satu tumbuhan itu mengeluar akan 7 tangkai. Lepas tu 7 tangkai itu ada 100 biji, setiap-tiap satu tangkai itu 100 biji, maknanya 7 tangkai mempunyai 700 biji. Jadi satu biji benih hasil dapatnya 700 buahnya. 700 biji pula digandakan. Maka di sini maksud dianya sama dengan ayat tadi. Maksudnya apabila kita infak dengan rezeki kita, dengan harta kita pada jalan Allah Ta'ala, akan digandakan sebagai gandaan yang banyak, habis-habis banyaknya 700 gandaan. Maka di sini pun maksudnya sama. Tetapi perkataan dia, cakapan dia tu makna lain. Itu bentuk lain. Dia katanya bahwasanya sedekah itu tiada menambahkan harta, malaikat akan banyak. Maknanya tidak kita sedekah itu menambahkan harta kita, menambahkan kepada harta kita, tetapi menambah tu bukan sikit-sikit, bahkan menambah dengan secara banyak. Bukan maksud katanya tidak menambah. Sedekah tidak menambahkan harta, bahkan mengurang, bukan maksudnya begitu. Tidak menambah, malaikat akan yang banyak. Maknanya menambah kalau sikit itu tidak. Menambah kalau sikit tidak, bukan menambah dengan secara banyak-banyak. Maknanya begitu. Bukan maksud katanya sedekah tidak menambahkan harta bagi orang yang bersedekah, bahkan mengurang, bukan dia begitu. Bahkan sedekah itu menambahkan harta bagi orang yang bersedekah, menambah tu dengan secara tambahan yang banyak. Sikit-sikit tu tidak. Maksudnya begitu. Sebab itulah digandakan bagi dia tu sampai 700 gandaan. Jadi maknanya apabila seorang itu masih kuat, apabila kuat bersedekah, maka harta dia akan tambah banyak lagi. Dia banyak sedekah, banyak bertambah harta dia lagi. Banyak sedekah, banyak menambahkan harta dia lagi. Ini pada dunia. Dan juga nisbah akhirat, pahala dia pun didapatkan banyak gandaan pula. Dan apabila kita sedekah dengan suatu benda, maka benda tu akan datang balik, dan bukan sekadar dia, bahkan dia datang balik dengan cara banyak pula. Jadi cumanya kita tak sedar. Jadi maknanya sedekah itu akan dibalas pada dunia dan dibalas pada akhirat. Dibalas nisbah akhiratnya ialah balasan ganda-gandakan pahala. Dan balasan pada dunianya ialah murah rezeki.
Murah rezeki sebagai rezeki yang banyak. Sebab tu kata ulamanya, kalau orang kafir dia suka bersedekah. Dia orang kafir memanglah pada akhirat tidak ada balasan baik untuk orang kafir nisbah akhirat. Tetapi balasan baik ada bagi orang kafir di atas dunia. Allah Ta'ala beri juga balasan baik kepada orang kafir di atas dunia. Yang katanya, yang ulama katanya orang kafir tidak ada balasan baik, yakni pada akhirat. Tuhan tidak beri balasan yang baik kepada orang kafir, yakni pada akhirat. Adapun pada dunia ada balasan baik Allah Ta'ala kepada orang kafir. Sebab tu kata setengah ulama katanya orang kafir kalau dia bersedekah, Allah Ta'ala akan bagi murah rezeki kepada dia. Jadi Allah Ta'ala akan kembali juga kepada dia. Akan dapat faedah juga daripada sedekah itu, tapi faedah itu kembali kepada dunia. Jadi orang kafir kalau dia suka bersedekah, maka orang kafir itu akan murah rezeki. Dia banyak sedekah, dia banyak rezeki. Dia banyak sedekah, dia banyak rezeki. Tetapi pahala akhirat tak dapat. Tak macam kita manusia, kita orang mukmin. Kita orang mukmin, kita dapat dua balasan dunia dan akhirat. Nisbah akhirat dapat pahala gandaan pahala yang banyak. Dan juga dapat murah rezeki pada dunia. Jadi kita untungnya kita orang mukmin dapat faedah daripada sedekah kitanya, tak kira sedekah wajib, sedekah sunat pun sama. Kita dapat faedahnya dua negeri. Negeri dunia dimurahkan rezeki, mudah cari makan, bertambah rezeki, berganda-ganda pada tambahan rezeki kita, dan juga pahala untuk kesenangan akhirat itu pun digandakan juga. Itulah maksud katanya bahawa sedekah itu tiada menambahkan harta melainkan akan yang banyak. Jadi dia akan menambahkan harta. Masih banyak sedekah, maka harta akan bertambah banyak. Kuat sedekah, maka harta akan bertambah banyak. Tak jadi kurang sama sekali. Tuhan akan ganti, kalau kita sedekah dengan RM10, Tuhan akan ganti dengan RM10 dan lebih banyak pada RM10 itu lagi. Jadi modal Tuhan, modalnya kita sedekah dengan RM10, maknanya modal kitanya RM10 lah. Tetapi apabila Allah Ta'ala balas lebih pada RM10, bagi laba kepada kita lagi, untung. Itu pada dunia. Dan pada nisbah akhiratnya pahala-pahala beberapa gandaan. Dan bersabda ia, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada mengurang sedekah itu daripada harta, dan tiada menambahi Allah akan seorang hamba dengan mengampuni melainkan akan kemuliaan, dan tiada tawadhu seorang melainkan mengangkatkan dia oleh Allah. Dan sabda Nabi ni sebuah hadis yang lain pula, yang mana dalam hadis ini Nabi cakap tentang sedekah dan bercakap tentang mengampunkan dosa, dan Nabi bercakap tentang tawadhu. Jadi sebuah hadis ni bukan cakap tentang sedekah saja. Dalam sebuah hadis ini Nabi bercakap tentang sedekah, tentang ampuni dosa, dan tentang tawadhu. Tengok dia katanya, tiada mengurang sedekah daripada harta. Dan tiada mengurang sedekah daripada harta. Jadi kita sedekah, tak kiralah kita sedekah dengan sedekah yang wajib, dengan sedekah yang sunat, maka sedekah itu tidak mengurangkan harta kita. Bahkan sebaliknya, seperti hadis yang tadi, sedekah itu bukan menghabiskan harta kita, jadi bawa kepada jadi kurang itu, tidak. Bahkan sedekah itu menambah akan harta. Sedekah tidak mengurangkan harta kita. Sebab tu jangan fikir jangan nak bakhillah dengan sedekah. Jangan berasa sayanglah dengan harta kita tu apabila kita fikir nak sedekah. Ingat kata sedekah ni untuk nak menambah, bukan untuk nak menghabiskan harta.
Yang nak menghabiskan harta tu kita belanja pada jalan lain daripada infak fi sabilillah, pada jalan Allah, itulah nak menghabiskan hartanya kita. Tetapi kalau kita sedekah, tak kira sedekah yang wajib yang sunat, itu untuk nak menambah banyak lagi akan harta kita, bukan untuk nak mengurangkan harta kita. Tapi setengah-setengah manusia tu salah faham. Dia tak suka nak keluar zakat. Dia katanya kalau kena keluar zakat, kalau perniagaan tu banyak, maka puluh-puluh ribu dia kena keluar zakat. Jadi dia kira kata habis banyak kena keluar zakat. Zakat ni kena guna modal banyak, habis banyak. Setengah tu perniagaan dia besar tu, puluh-puluh ribu kena keluar zakat. Dia katanya habis banyak nak keluar zakat. Tetapi itulah fahaman yang salah. Sebab kita kena betulkan faham bahawasanya sedekah tidak mengurangkan harta kita. Bahkan sebaliknya, harta itu, sedekah itu menambahkan harta kita. Menambahkan lagi. Habis di situ tentang sedekah. Dan dalam hadis yang sama, Nabi bercakap tentang mengampuni dosa pula. Dan tiada menambahi Allah akan seorang hamba dengan mengampuni, melainkan akan kemuliaan. Maksudnya, apabila seorang hamba, seorang kitanya berdosa. Apabila kita berdosa, kita minta ampun daripada Allah, kita taubat daripada Allah. Kita taubat kepada Allah. Maka dengan sebab kita taubat itu, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita dan Allah Ta'ala akan mengangkat darajat kita lebih tinggi daripada yang dulu lagi. Sebab tu, innallaha yuhibbut tawabin. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah kasih akan orang yang bertaubat. Maknanya orang yang bertaubat daripada dosa dengan sebab beramal dengan amalan taubat, Allah Ta'ala bagi peringkat mahabbah kepada mereka. Allah Ta'ala bagi peringkat mahabbah kepada mereka yang bertaubat. Jadi kalau dia tak taubat, kalau dia taubat daripada dosa-dosa yang ada pada dianya, maka dia akan dapat kemuliaan daripada Allah, ialah kemuliaan ialah peringkat mahabbah. Dapat kasih sayang daripada Allah. Jadi maknanya itulah kelebihannya apabila seorang itu berdosa. Kalau dia terbiar dengan ada dosa, maka berdosalah dia tu dalam keadaan membiarkan dosa ada di tubuh dia. Tetapi apabila dia istighfar, apabila dia bertaubat daripada dosa, maka selain daripada mengampunkan dosa itu, dapat peringkat yang satu kelebihan lagi, ialah Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada dia di sisi Allah Ta'ala. Dia adalah seorang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Dengan sebab dia tu bertaubat, mengampun, minta ampun daripada dosa. Ini untuk nak menggalakkan kita daripada kita bertaubat dan kita beristighfar daripada segala dosa-dosa kita. Selepas pada kita bertaubat, satu kebolehannya ialah dapat mengampunikan dosa. Dan satu kebolehan laginya ialah dapat peringkat kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya apabila semakin dia bertaubat, semakin dapat kemuliaan. Semakin dia bertaubat, maka semakin dapat kemuliaan. Sebab itulah kita tengok setengah daripada hikmat Nabi SAW. Nabi bertaubat, Nabi beristighfar. Padahal kita maklum bahawa Nabi itu seorang yang maksum, tidak ada dosa. Tetapi dalam keadaan gitu, Nabi pun bertaubat juga. Nabi pun beristighfar juga. Kenapa Nabi beristighfar? Kenapa Nabi bertaubat walahal tidak ada dosa baginya? Sebab taubat itu menambahkan kemuliaan. Sebab taubat itu sebab istighfar dan taubat itu menambah kemuliaan. Walaupun dia tidak ada dosa sekalipun, dia nak lagi kepada bertambah kemuliaan di sisi Allah. Lalu tu dia bertaubat. Sebab tu kalau sekiranya orang kita ni kalau tidak ada dosa, boleh jadilah kalau dia tu orang soleh, dia tidak ada dosa, maka disunatkan juga bagi dia tu bertaubat dan beristighfar untuk nak dapat bertambah kemuliaan walaupun dosa tidak ada.
Apakah lagi kalau kita orang yang berdosa? Apakah lagi kalau kita orang-orang yang berdosa, maka sangat perlulah kita kepada taubat dan istighfar. Satunya untuk nak menghabiskan dosa, untuk nak menghapuskan dosa kita, dan yang keduanya untuk nak dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan tentang orang yang bertaubat daripada dosa-dosa. Dan yang ketiga, Nabi bercakap tentang tawadhu'. Katanya, dan tiada tawadhu'. Tawadhu' maklum merendahkan diri, tidak bertakabur. Tawadhu' lawan bagi apa dia? Takabur. Dan tiada tawadhu' seorang, malaikat mengangkatkan dia oleh Allah. Maksudnya semakin banyak tawadhu', semakin tinggi peringkat di sisi Allah. Banyak tawadhu', banyak tinggi peringkat di sisi Allah. Jadi maknanya kalau seorang itu tidak tawadhu', bahkan seorang itu bertakabur, maka orang ini tidak ada orang ini orang yang rendah di sisi Allah Ta'ala. Orang yang peringkat rendah di sisi Allah Ta'ala. Orang yang peringkat bawah di sisi Allah Ta'ala, kalau orang itu orang yang bertakabur. Ialah orang yang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada langsung kemuliaan dia di sisi Allah Ta'ala. Tetapi apabila dia tawadhu', semakin banyak tawadhu', semakin tinggi peringkat di sisi Allah. Semakin banyak tawadhu', semakin tinggi peringkat dia di sisi Allah. Dia begitu. Banyak mana tawadhu', peringkat dianya masih bertambah tinggi peringkat dia di sisi Allah Taala. Jadi dia macam kayu. Dia kalau kita letaknya begini, dia sengit kepada sebelah mana-mana. Kalau berat sebelah balik tawadhu', maka sebelah balik peringkat dia tinggi. Banyak tawadhu', peringkat jadi tinggi. Tak ada tawadhu', peringkat jadi jatuh. Tak ada tawadhu', maka tak ada peringkat di sisi Allah Ta'ala. Nak ada peringkat di sisi Allah, kena banyakkan tawadhu'. Begitunya. Jadi maknanya tinggi sifat takabur, rendah peringkat di sisi Allah. Tinggi sifat tawadhu', banyak tawadhu', maka tinggi peringkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan bagi orang yang bertawadhu'. Maka kita untuk hari ini tengok dengan masa, kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada katanya, dan bersabda ia sallallahu alaihi wasallam bahawa sedekah itu menuntut dengan dia akan wajhullah, dan hadiah itu dituntut dengan dia akan wajhi Rasulullah. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan